Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 4 Ramadan 44, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29, ayat yang ke-20. Maknanya ayat yang terakhir dari surah ini. Ayat terakhir surah Al-Muzammil. Jadi ayat terakhir ini Allah SWT cerita kepada kita tentang Nabi dan para sahabat telah melaksanakan tugas. Di mana tugas? Awal ayat, awal permulaan surah, Allah suruh bangun bertahajud. Maka dalam ayat ini Allah gambarkan kepada kita para sahabat telah bertahajud. Mengikut, ada yang 2/3 malam, ada yang separuh, ada yang 1/3. Yang pentingnya kadar malam itu berbeza mengikut musim. Musim panas malamnya panjang, siangnya panjang, malamnya pendek. Musim sejuk malam panjang, siangnya pendek. Nah, itu musim sejuk di negara-negara lain lah. Pak kita ni musim hujan ni tika beza lah sikit, mungkin setengah jam. Mungkin ada perbezaan. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan kepada kita kenapa diringankan arahan solat malam itu. Boleh pilih nak banyak mana. Kemudian di akhir Allah perintahkan kita supaya mendirikan salat, tunaikan zakat, banyak bagi sedekah, dan banyaklah buat pahala-pahala yang lain yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar sekalian, mari kita baca ayat. Muka surat bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surat 1310. Ayat 20. Ayat yang terakhir dalam surah ini, ayat 20, satu ayat je, lebih panjang. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kita akan ambil ayat ni panjang sangat. Kita akan ambil ikut baris lah, ikut orang panggil ikut tajuk. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari 2/3 malam. Allahu Akbar. 2/3 malam atau kurang sikit. Dan selama 1/2-nya, 1/2 malam. Dan selama 1/3-nya, 1/3 malam. Dan demikian juga dilakukan oleh golongan dari orang-orang yang bersama-samamu kerana hendak mentaati perintah yang terdahulu di awal surah dulu. Munasabatul ayah, zakarallahu ta'ala fi awwali hadhihi surah, di awal surah Allah Subhanahu wa taala sebut perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Taala perintah di awal surah. Apa dia perintah? Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri setengah malam atau 1/3 atau 2/3. Wal aslu, asal kepada arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi contoh kepada umat dia. Maka dalam ayat ini sekali lagi Allah Taala nyatakan bahawa Nabi dah buat, umatnya, sahabat-sahabatnya juga buat. Allahu Akbar. Ini satu mangkab, ataupun kalau bahasa sekarang ni panggil CGISO, daripada Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Baiklah, maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, Allah tahu dah. Allah Ta'ala ni tahu semua ilmu, cuma nak maklumkan di sini je. Perisytiharan bahawa para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam yakana yaqum min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Aisyah kata, Nabi berdiri solat malam sampai pecah kaki. Tatafattar bermakna tatasyaqqaq. Pecah kaki dia tu. Orang panggil pecah darah. Aisyah pun sedih, prihatin, isteri mana tak sayang dengan suami, apalagi suami pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah buat macam ni? Berdiri sampai bengkak kaki, sedangkan Rasulullah telah diampunkan dosa, tak ada dosa. Tak dosa pun tak ada. Kenapa buat? Nabi jawab sepatah je. Kata-kata jawapan ini cukup mantap, ataupun bahasa sekarang ini panggil cukup sentap bagi kita yang malah ni. Nabi kata apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tak patut ke aku suka nak jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa lafzu lahu wa Muslim. Itu kata-kata siapa? Kata-kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita ahwal keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula gaya solat malam Nabi? Tanda ni pelajar. Adapun gaya solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok hadis wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu.
qala la armuqanna salat Rasulillah. Dia kata malam ni aku nak perhati, nak tengok bagaimana solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak perhati tengok. Tah dia tidur kat mana, dia boleh tengok Nabi. Boleh jadi maksud musafir ke macam mana. Bila bangun malam, fasalla rak'ataini khafifatain. Nabi mula-mula bangun tidur, dia ambil wudu, dia solat 2 rakaat yang ringkas, mana tak panjang. Mungkin baca kuliah ke baca qul Allah, lepas Fatihah, salam. Summa shalla rak'ataini tawilataini. Kemudian bila Nabi bangun yang selepas pada hak yang pertama tu macam nak panas enjin lah. Solat. Kamu tu dia mula solat malam 2 rakaat yang panjang. Berapa kali panjang? Rak'ataini tawilataini itu 6 rakaat. Summa shalla rak'ataini, kemudian mula dia turun sikit. 2 rakaat kurang sikit daripada yang tadi. Kemudian 2 rakaat yang seterusnya pula kurang sikit daripada yang tadi, yang sebelumnya. Summa shalla rak'ataini, kemudian 2 rakaat pula kurang daripada yang pertama tadi. Jadi berapa semua? 12 rakaat. Summa autara, kemudian dia pun witir 1 rakaat. Fadzalika 13 rak'atan, maka itu semua solat malam Nabi berapa? 13 rakaat. Tanda ni pelajar-pelajar kita yang nak cari rakaat solat malam Nabi 13 rakaat. Semenjak zaman Covid ni, Masjid Haram Mekah mulai tahun lepas, tahun ni pun solat tarawih dia 13 kali dengan witir. 10, 13. Dia ambil ni. Fadzalika 13 rak'atan. Jadi Nabi kita solat malam dia 13 rakaat. Hadzal hadis rawahu Muslim. Nak dengar lagi? Cerita ni menarik untuk semangat pada kita. Wa an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Huzaifah ni dia ikut Nabi solat malam. Tak tahu Nabi perasan dia ada ke tak tahu. Yang pentingnya dia ikut. Nak pecah rahsia kita, kalau dia tak ikut kita pun tak tahu. Macam mana boleh sampai bengkak, sampai pecah kaki Nabi tu? Ni baru kita nampak. Faftatahal Baqarah. Allahu Akbar. Nabi kita mula surah Baqarah. Huzaifah kata, boleh jadi sampai 100 ayat Nabi rokok tu. Mada, lepas 100 ayat terus baca lagi. Aku kata boleh jadi Nabi nak baca 1 rakaat ni surah Baqarah, 2 juzuk setengah. Habis Baqarah, nak rokok dah tu. Huzaifah duk mikir dalam hati dia. La. Summa ftatahan nisa, Nabi sambung surah An-Nisa pula. Sambung lagi pula. Faqara'aha. Kemudian baca pula Ali Imran, baca lagi. Yaqra' mutarassilan. Mutarassilan secara teratur. Beratur molek, maknanya baca tartil. Bukan kata baca laju, tak bunyi apalah. Bayangkan 3 surah yang panjang ini dibaca secara tartil, mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Bila Nabi jumpa ayat tentang tasbih, dia tasbih dulu, subhanallah. Apabila melalui ayat minta, Nabi kita minta. Kita pun ikut gaya Nabi. Bila jumpa ayat-ayat tentang nikmat, kita kata Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami ni ahli syurga. Wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Bila jumpa ayat minta pelindung daripada neraka, daripada azab, Nabi kita berhenti minta pelindung. Summa raka', kemudian Nabi kita rukuk, yaqul subhana rabbiyal azim. Tu aku dengar. Fa kana ruku'u nahwa min qiyamihi. Rukuk dia pula lama, dekat-dekat dengan qiyam dia tadi. Kalau dia qiyam rukuk qiyam 1 jam, rukuk 1 jam juga. Allahu akbar. Summa qala sami Allahu liman hamidah. Summa qama tawilan qariban mimma raka'.
berdiri pula i'tidal lama, lebih kurang dia rokok juga. Summa sajada, kemudian dia sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la, sujud dia pun lama pula, dekat dengan rokok dia, dekat dengan qiyam dia. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari. Maaf, rawahu Muslim. Tulis hadis ini, hadis Huzaifah, rawahu Muslim. Oh, panjang. Satu lagi hadis, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atala. Ibnu Mas'ud kata satu malam aku ngikut Nabi salat malam panjang, hatta hamamtu bi amri sau. Aku duk mikir dalam hati kita nak buat benda tak baik malam ni. Orang tanya dia, apa benda tak baik tu? Hamamtu an ajlisa wa ada'hu. Aku nak duduk, aku nak batalkan solat, tak jadi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis rawahul Bukhari wa Muslim, itulah dia panggil gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia solat seorang, macam itulah keadaan dia. Hatta tatafattara qadama, sampai bengkak, sampai orang panggil sampai pecah kaki. Betul lah tu. Satu rakaat 3 surah, mana tak pecah? Allahu akbar. Nah, ini Nabi sallallahu ajar kepada kita. Mari kita pergi pada meneruskan ayat. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Padahal Allah jua yang menentukan dengan tepat qadar masa malam dengan siang. Jadi kalau kita nak buat tepat pukul apa, payah sikitlah. Maka Allah Ta'ala menetapkan waktu itu, takdir malam itu Allah Ta'ala buat. Kan? Jadi tak apalah kalau kamu buat setakat mana yang kamu boleh buatlah. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengirakan dengan tepat masa itu. Jadi lalu Allah menarik balik perintahnya yang terdahulu. Maknanya asar dulu kita kena tepat setengah malam, 1/3 malam. Kemudian Allah Ta'ala beri kelonggaran, anggarlah banyak mana mu nak buat, silakan. Maknanya pada awal surah kita diperintahkan supaya ada kadar tertentu, berapa jam satu malam. Maka Tuhan kata payuh ni kesian ke kamu. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada para sahabat supaya tak apalah, anggaran sajalah. Baik. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka dengan memberi kemudahan kepada kamu, oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran dalam salat. Maknanya hak mana mu ingat, baca. Yang mana kamu ingat, baca. Di sini apa maksud Quran di sini? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa dia maksud? Tulis. Kata Ibnu Al-Arabi, ada alif lam. Ibnu Al-Arabi rahimahullah, dia kata al-murad bi nafsul qiraah. Mana bacaan tu? Bacaan tu mu pilihlah mana-mana ayat yang kamu ingat. Yang kedua, al-muradu bihi salah. Solat kamu tu, ai fasallu ma tayassara min salatil lail. Musolatlah setakat mana yang kamu boleh dalam solat malam. Ada kalanya kita solat malam banyak rakaat, berdiri lama. Ada waktu kita penat, kita boleh solat malam pendek, berdiri baca surah pun yang pendek, dibenarkan. Allah Ta'ala permudahkan urusan. Kata alhamdulillah. Kalau tidak, tak banyaklah kita kecuaian kita ni. Malam tak bangun tahajud. Kalau bangun tahajud pun tak baca banyak. Sebab apa? Kenapa diringankan? Asadul berat 2/3, 1/3, setengah malam. Kemudian sekarang ni Tuhan kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Membacalah setakat mana yang kamu boleh. Kenapa? Tanda pelajari. Ini dia panggil sebab
Allah Ta'ala nyatakan sebab kenapa diringankan. Alima an sayakunu minkum marda. Allah juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang yang sakit. Mana bila sakit, lemah nak berdiri, tak larat nak solat panjang-panjang. Jadi Allah Ta'ala ringkaskan. Boleh kita sambil duduk, boleh kita baca, solat setakat mana yang kita mampu. Itu dia panggil ayat yang boleh kita ikut. Kemudian tengok ni. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Allah juga dan yang lain orang-orang musafir di bumi. Jadi ada lagi kumpulan sakit ataupun orang yang bermusafir di bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah. Jadi kalau kita malam berdiri lama, esok tak nak kerja, nak cari rezeki tak boleh. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita dua keuzuran. Satu sakit, satu lagi musafir. Sehingga kan orang musafir, orang sakit boleh berbuka puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhar, boleh berbuka puasa dia kalau dia sakit. Ini kelebihan ataupun keuzuran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita orang sakit. Tapi kena sakit sungguhlah. Jangan sakit main-main. Makcik-makcik kita, pakcik kita tu kena kalau sakit biar sakit sungguh. Contohnya nak berdiri tak boleh. Kita boleh solat duduk. Sekarang ni nak duduk bersakit lutut, boleh solat duduk atas kerusi contohnya. Tapi kena ada keuzuran yang betul-betul. Jangan tak uzur jadi uzur, tak boleh. Kategori yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lain lagi, orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, membela agamanya. Jadi Allah Ta'ala bagi tiga sebab. Tiga sebab diringankan. Sakit, musafir, berjihad. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Tengok beza ayat. Yang tadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Oleh kerana dia sebut dah Quran sekali, manakala yang kedua dia tak sebut dah. Faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minhu. Ini sudut bahasa Arab, dia suka dhamir, dia balik semula kepada Quran. Tak payah ulang banyak kali, dua kalimah. Ai fasallu ba'da an khaffafa Allahu 'alaikum fi ghailil. Jadi lepas pada Allah Ta'ala ringkaskan kamu ni, maka bolehlah kamu solat malam sekadar yang kamu mampu. Alhamdulillah. Kata Al-Wahidi, di awal Islam mesti kena berdiri mengikut kadar yang telah Allah tentukan. Summa nusikha bis salawatil khamsa, kemudian dibatalkan, diringankan dengan bila marinya fardu semaya 5 waktu, maka ringanlah solat sunat jadi malam solat sunat. Wa thabata 'ala nabi, Nabi SAW pula bila dia dah mula satu ibadat dia tak akan tinggalkan. Itu untuk Nabi, untuk kita umat ni alhamdulillah diringankan. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat serta berikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas. Awana pinjaman ini sedekah. Kita beri sedekah ni dianggap seperti beri hutang kepada Allah. Orang berhutang ni kena bayar, maka sedekah itu dibayar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu, jangan bimbang. Maka nak wa aqridullaha qardan hasana, ai sedekah sunat. Sebab dia sebut dah zakat. Oleh kerana zakat dah ada, yang ni sunat.
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Jadi Allah kata apa tadi? Wa aqridullah qad hasana. Mau bagi sedekah, bagi hutang kepada Allah. Maknanya bila kita nak beri sedekah ni, kita kena niat ikhlas kerana Allah. Jangan diungkit, jangan disakiti. Beri tapi mulut terleza. Pasal malah kerja. Alah apa ni? Malah ni ambil. Nak sedekah tapi mulut terleza. Jangan. Tak boleh lagi tu. Mana kita nak bersedekah kepada Allah, nak bagi hutang kepada Allah, biar kita beradab. Jangan jadi mulut leza macam ni. Orang ambil juga, orang perlu. Tapi tak comel lah perangai macam tu. Wadah? Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Baca dah dia. Dan ingat dan ingatlah, apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan amat besar pahalanya. Jadi apa yang kamu sediakan, inilah sebabnya para jemaah sekalian, kita duk kempen, muslimin dan muslimat kita kempen supaya bersedekah, supaya buat kebajikan banyak, sebab Allah janji wa ma tuqaddim. Apa yang kamu sediakan untuk diri kamu, apa dia kita sediakan untuk bekalan ke akhirat kita, kebajikan. Orang buka tabung, masuk tabung. Mari bulan Ramadan kita pakai beli makanan dengan duit kita. Ada sikit lagi tenaga yang ada, kita pergi pula gotong royong masak makanan. Tolong apa ni orang panggil, tolong cuci ayam ke, tolong koyak bawang ke, apa saja yang kita mampu. Kalau tak ada juga tolong holo pisau ya kau orang buat kerja, pun sudah dapat pahala yang besar. Pahala it'amut ta'am, pahala beri makan kepada orang, lebih-lebih lagi pahala orang berbuka puasa. Kita kata alhamdulillah, ruang yang ada jangan ambil. Maka kemudian Allah kata apa? Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW meriwayatkan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Inna Allah katabal hasanati was sayyiat. Allah Ta'ala akan tulis kebajikan yang kita buat, keburukan yang kita buat, na'udzubillah. Summa bayyana zalik. Siapa dia bercita-cita, berniat nak buat benda baik, kita hari ni kita niat, insya-Allah aku hari ni nak bantu orang, nak pergi masak dapur, nak iftar pelajar-pelajar 300 orang, 400 orang ni. Kita niat ya. Tiba-tiba pagi ni tak sihat, tak larat, boleh pahala dah, tak buat pun, 1 pahala dapat. Kalau buat, boleh pahala 10. Allahu Akbar. Tapi sebaliknya, bahkan ila sab'ati mi'ati dha'fin, Allah ganda sampai 700 pahala. Ad'a ila ad'a, gandaan lebih lagi. Itu pahala. Hak dosa pulaknya, siapa dia berangan-angan nak buat dosa esok, tiba-tiba tak jadi buat, ingat ke Allah, dia pun cancel. Tuhan bagi satu pahala sebab dia tak buat. Kalau dia buat, 1 dosa. Dosa tak berganda, pahala kebaikan berganda. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata, wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah sentiasa. Apa makna istighfar? Istighfar ni kita minta Allah Ta'ala delete balik, hapuskan. Orang Kelantan kata robah mula kita punya kesalahan itu, kesan dia, bekas dia, paruk dia tu, minta Allah Ta'ala sembunyikan. Itu makna istighfar. Istighfar ni setelah kita bersalah, maka kita kena istighfar. Itu besar. Kalau kata taubat, taubat tu makna kita menyesal, berjanji. Jadi taubat dengan istighfar ni dikembar dua tu. Minta ampun dan bertaubat.
Baiklah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ai innallaha azimul maghfirah. Allah Ta'ala besar keampunan dia kepada hamba-hamba dia. Balighur rahmah, tinggi dan mendalamnya rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang dia kepada kita. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Itulah ayat yang kita boleh tafsirkan secara ringkas. Kalau nak panjang lagi pun boleh, tapi cukuplah setakat tu. Nanti tak larat nak tulis, terlupa pula panjang-panjang. Baik, kita kembali kepada mencari 5 faedah di akhir surah ini. Boleh belajar. Faedah al-faedatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail. Allah SWT nyatakan kamu, Tuhan tahu kamu berdiri 2/3 malam, 1/3. Maka kenapa dalam bab solat ni dia kira berdiri solat, berdiri solat. Sedangkan dalam solat tu ada duduk, ada sujud, ada tahiyat. Kenapa disebut berdiri? Lamma kana aktsaru ahwali salat al-qiyam. Oleh kerana kebanyakan panjang dalam solat itu berdiri, maka disebut qiyamus salat, mendirikan salat. Mendirikan salat itu satu istilah lah, istilah menggunakannya. Maka ayat ini memberi galakan supaya kita berdiri lama dalam solat. Kita pun duk mikir panjang lah. Solat tarawih kita ni alhamdulillah di masjid kita 20 rakaat. Tak banyak dah, surah-surah lain 20. Banyaknya 8. 8 apa dia banyak celah-celah tu pula dah. Ada dicelah dengan selawat lah, dicelahi dengan tazkirah lah, macam-macam. Kita kata biarlah kita solid. Kita nak solid, kita berdiri ya solat. Habis solat, kita duduk pula 1 jam lagi ataupun kurang sikit, kita bertadarus. Maknanya sekurang-kurangnya insya-Allah daripada kita datang solat isya pukul 8.30, kita selesai daripada tadarus pukul 11. Jadi berapa jam kita ada? 9.30, 10.30, 2 jam setengah kita peruntukkan malam Ramadan ini untuk kita ma'allah, bersama dengan Allah. 1 jam kita berdiri solat, 1 jam lagi kita tadarus kalamullah. Rasa sikit ada aset, ada bahagian, ada bekalannya kita di sisi Allah Ta'ala. Ni kalau pergi cari hak kurang juga, dah 8 rakaat, dicelahi dengan macam-macam cerita pula. Kemudian jadi tak banyaklah dia punya program. Jadi kita nak perbanyakkan ibadat kita ni pada waktu malam. Sebab Ramadan ni siangnya berpuasa, malamnya kita beribadah, itu yang sepatutnya. Kita berpindah kepada yang kedua. Faedah yang kedua tanda pelajaran. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah kata apa? Alima allan tuhsuhu. Allah tahu mu tak mampu nak ambil kadar yang betul-betul tempoh yang diberi supaya solat malam itu. Jadi hayat ini lamma kana rubbama taghala ba'dun nas fil ibadah. Jadi ada orang ni nak cukup masa, dia lebih sampai susah dia. Sampai tak bergerak. Bengkak kaki, esok nak kerja tak boleh. Maka Allah Ta'ala beri pada ayat ni kelonggaran. Ambillah setakat mana yang kamu mampu. Yang tak mampu tu biar dulu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kenapa diringankan solat malam ini. Sebab apa? Sebab manusia ni terbagi pada 3. Ada orang yang sakit, ada ahli perniagaan yang bermusafir, dan juga ada orang yang berperang. Jadi maka di sini para ulama mengatakan qad kana ba'du sahabah, sebahagian daripada sahabat Nabi, yata'awwalu min hadhil ayah, dia ambil istinbat daripada ayat ini fadilatut tijarah, kelebihan berniaga.
Sebab Allah Ta'ala sebut musafir berniaga ni, yadribuna fil ardi, salah satu daripada ciri-ciri kelonggaran yang diberi kepada sahabat-sahabat Nabi, kurangkan solat malam sebab mereka berniaga. Sebab apa? Sahabat ni kata berniaga ni salah satu daripada perkara yang baik, kerana Allah Ta'ala letakkan dia tu di bawah kategori berperang. Oh ni berperang nak jaga agama, yang ni berperang nak jaga kedudukan masyarakat, supaya kita ada makan minum, kita ada rezeki yang halal. Jadi penting. Kalau tidak, kita akan dikuasai oleh musuh Islam, kita diperbodohkan oleh mereka, sampai mereka orang Islam kerja di tempat yang kafir, nak semaya Jumaat pun tidak dibenar. Ataupun anak orang Islam dipaksa apa? Dipaksa jual arak, jual babi di kedai-kedai mereka. Ini nyaya. Jadi kalau kita ada pemegang ekonomi Islam, kita boleh hapuskan benda-benda tersebut. Sebab itulah kita mengharapkan kepada kerajaan yang ada hari ini, kerajaan yang mari bila-bila pun, supaya hapuskanlah riba-riba yang ada saki-baki dalam masyarakat ini, hapuskan. Dan dibenarkan anak-anak orang Islam yang duduk di industri penerbangan, supaya dibenarkan tutup aurat. Ni kain terbelah sana sini. Kita naik kapal terbang putih. Nah, tak naik jauh. Tak naik kereta tak larat. Naik kapal terbang. Jadi macam-macam. Baiklah. Yang ketiga, tulis nombor 3 ni. Yang ketiga, faedah yang ketiga. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah kata bacalah apa yang mudah bagi kamu untuk baca Quran. Maka di sini ulama tadabbur kata anna qiyamal lail bis salah. Siapa dia boleh berdiri malam salat lebih afdal daripada dia baca Quran saja tak salat. Dan zikir saja. Walihadza naqalahum subhanahu anda nasfi wujubi qiraati. Sebab itulah Allah kata, kalaulah mutaklif diri lama pun bacalah Quran yang setakat mana yang kita ada. Jadi kita nak ni. Jadi kita ambillah peluang, marilah kita solat tarawih di bulan Ramadan, sekurang biarlah 20 rakaat, ya biasa habis. Jangan duduk lagi tengah jalan. Itu orang pemalas nama dia, orang lagi tengah jalan. Orang lagi tengah jalan, orang pemalas. Jadi kelebihan alhamdulillah. Maka satu lagi, dengar ni pakcik-pakcik. Daripada ayat ni juga ayat alima allan tuhsuhun faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda sampai akhir ayat. Ulama tadabbur kata yu'khazu minal ayati, daripada ayat ini kita boleh faham bahawa orang sakit, orang musafir, mujahidin fi sabilillah, yuktabu lahu mislu ma kana ya'mal, ditulis pahala bagi dia seperti dia beramal. Contohnya kita di rumah, kita jaga solat sunat qabliyah ba'diyah yang saya namakan projek mega. Tak tinggal 12 rakaat, termasuk lagi sebelum zuhur sebelum asar 4 rakaat tambah. Kita buat semua dengan duhanya, dengan witirnya. Bila kita musafir, kita pun tak ada masa nak kita jamak, nak solat qabliyah ba'diyah tak sempat, maka Allah Ta'ala akan tulis full pahala. Ataupun tak musafir tapi sakit, terguling di atas katil hospital, ataupun di mana nak solat tak dapat, ataupun muslimat kita yang ada haid, kalau dia maintain, dia jaga sungguh-sungguh waktu dia boleh solat, waktu dia mari haid seminggu 10 hari, Allah tulis pahala penuh. Yuktabu lahu mislu ma kana ya'mal, ditulis baginya pahala seperti yang dia beramal. Jadi alhamdulillah, kata puak muslimat, alhamdulillah, walaupun awak tak solat 10 hari, tak puasa 10 hari, tapi kena ganti puasa, tak solat 10 hari, boleh sampai panggil 15 hari, semua tu berpahala besar apabila kamu buat waktu sehat, waktu tak ada halangan. Buat. Ni muslimat kita ni. Dia mari bulan Ramadan ni 10 akhir ramai atas soalan menangis. Sedih kata. Kata sedih apa? Kata tak boleh nak tahajud ni. Nak atau qada tak boleh dah. Uzur. Kita kata kena waktu tak uzur bagi baca Quran dah. Tak lagi. Pergi tahajud, pergi masjid, tak juga. Ini masalah kita ni. Berangan-angan. Bukan angin mak jenis, angin-angin awak tu lah.
Buat dah. Bila tak boleh buat, sedih. Ni buat ni di awal. Kita tahu di akhir Ramadan kita akan terlibat dengan haid. Kita terlibat dengan musafir contohnya. Buat waktu kita tetap musafir. Ini penting dalam bab fiqh. Fiqh pencin nama dia. Fiqhul fincin. Mari dia. Jadi ayat ini juga baiklah kita kata faqra'u ma tayassara minal Quran, sebab Allah Taala tahu kamu akan ada sakit, ada yang musafir. Baiklah. Dalam ayat sama lagi, masih lagi dalam yang ketiga ni, dalam ayat faqra'u ma tayassara minal Quran, tulis itu faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi ulama kata bacalah Quran yang kamu ingat, jawazu qiraatil musalli. Kita nak solat ni kita ingat akhir surah, baca akhir surah. Kita ingat awal surah, kita ingat pertengahan surah. Dalam solat boleh kita buat. Boleh juga kita ulang solat, ulang. Contohnya kita ingat surah Wadduha ya. Kita ulang waktu 10 kali, lepas tu kita rokok. Tak apa. Rakaat yang kedua kita ulang pula Alam Nashrah 10 kali pula, rokok. Boleh. Apa sajalah. Yang pentingnya kalau boleh ikut tartib. Yang ada setengah orang dia start, dia mula dengan qul a'udzu birabbin nas dulu. Lepas tu undur ke belakang. Jadi itu dia panggil tartib kena ikut. Alhamdulillah. Allahu akbar. Yang keberapa dah kita? Yang keempat. Alima an sayakunu minkum marda lagi. Ayat lagi. Jadi dia panggil usulul a'zar, asas tapak kepada keuzuran ini 3. 1, keuzuran sakit. An sayakunu minkum marda, ada di kalangan sakit. Dalam ayat puasa, faman kana maridan, sakit. 1. Yang kedua, al-ashghal, sibuk mencari rezeki. Orang musafir sana sini cari rezeki, itu juga termasuk dalam keuzuran. Yang ketiga, a'malun limasalihil ummah, pekerjaan untuk kemaslahatan ummah seperti jihad. Ini dia panggil usul al-a'zar. Usulul a'zar ada 3 dalam Islam ini, iaitulah sakit, mencari rezeki dan juga menjaga kepentingan umum. Maka ini dia panggil 3. Sebab tu 3 kumpulan ini diberi kelonggaran oleh Allah Azza wa Jalla, diberi kelonggaran oleh Allah Azza wa Jalla dalam musafir, boleh buka puasa dan diringankan sikit dan diberi pahala pencin kalau mereka sentiasa melakukan yang terbaik sewaktu mereka tak musafir, sewaktu tak sakit. Kita kata alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir, yang kelima. Dia tulis ke budak ni laju. Baiklah, yang terakhir, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Fil amri bil istighfar. Ingat baik, setelah kita digalakkan buat amalan, solat, zakat, sedekah, jihad, buat belaka-belaka, semua Allah Ta'ala suruh kita istighfar lagi. Kenapa? Tadi saya dah solat, kenapa istighfar pula? Ini menarik. Jawab dianya, al-amru bil istighfar ba'dal hasi ala af'alit ta'ah wal khair. Arahan supaya beristighfar setelah melakukan ibadat yang besar, faidatun kabiratun, banyak faedah yang besar. Sebab apa? Kita waktu solat, kita rasa macam ada benda tak kena, ada benda yang kurang dalam solat kita. Tengok dalam buku zikir lepas maya ni, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bila lepas solat terus istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab apa? Dia bimbang takut ada kekurangan dalam solat tadi, terus minta ampun. Kita pun lepas kita buat benda baik, kita perbanyakkan istighfar. Ya Rabbi, kalau ada tak kenalah dalam ibadat yang saya buat semalam, hari ni, sani, baru sekejap, kalau ada yang kurang, minta ampun, minta maaf. Ini uslub supaya kita duduk di bawah, sentiasa duduk di bawah perhatian Allah Azza wa Jalla, baru kita terasa kita tu lemah, kita tu letih, kita tu berhajat, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa istighfar. Jangan tukar format ni.
Setengah orang ni lepas solat dia baca zikir lain. La, istighfar dulu. Astaghfirullah, astagfirullah. Ini yang kita duk ajar ke pelajar-pelajar ni. Ni zikir lepas solat yang maksud dari Nabi SAW. Manusia ni hak Nabi dia lemah lalu lah. Kalau hak orang lain tu semangat celek mata. Duk ajar zikir 7, 8, lah berapa 9, 8, 0. Semua tu yang tidak waris daripada Nabi SAW. Kita utamakan yang nak diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi lepas kita buat ibadat, kita banyak istighfar. Takut ada kekurangan dalam ibadat kita. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian. Maka dengan ini tamatlah surah Al-Muzammil yang mencerita tentang bekalan sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang hamba Allah nak menuju kepada Allah. Ini bekalan dia, iaitu dengan qiyamul lail. Jadi insya-Allah kita akan sambung siri yang akan datang, muqaddimah surah Al-Muddathir, dan kita akan baca ayat 1 hingga 10. Ayat 1 hingga 10 dia pendek-pendek ayat dia. Baiklah, mengakhiri surah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alana minal muqimina lis-shalah. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang mendirikan salat, orang yang banyak bersolat pada waktu malam, orang yang sentiasa membaca dan mentadabbur Al-Quran. Sama ada kami berdiri pada dalam salat kami waktu malam berdiri dengan Quran, ataupun bukalah hati kami untuk membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, di saat kami berpuasa ini, pada bulan yang berkat ini, jadikan kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, dua ibu bapa kami, termasuk di kalangan orang yang disenaraikan bebas daripada api neraka. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa zawil huquqi alaina minan nar ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kepada kami kehidupan yang baik di bulan Ramadan, dapat menjalankan tugas dengan penuh dengan baiknya, berpuasa pada siangnya, beribadat berqiyam pada malamnya, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.